Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama insya-Allah daripada Balai Khazanah Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan, insya-Allah untuk bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas setiap hari satu muka surat, insya-Allah. One day one page, insya-Allah. Pada hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 469, insya-Allah. 469. Kita akan baca pada hari ini daripada surah Ghafir ayat 17 sehingga ayat 25. Ayat 17 hingga ayat 75, insya-Allah. Hari ini 22 Oktober tahun 2020 bersamaan dengan 5 hari bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijrah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kesihatan yang baik, memberikan kepada kita kelapangan harta, kelapangan rezeki, kelapangan waktu dan sebagainya untuk kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bekerja insya-Allah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkanlah kerja anda untuk dijadikan sebagai alat untuk berjumpa dengan manusia, menyampaikan Islam kepada manusia, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari rezeki yang halal. Insya-Allah moga-moga Allah Taala akan beri keberkatan kepada kita semua. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah daripada sini, dan sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kesesuaian keadaan, insya-Allah untuk membuka mushaf pada hari ini. Hari ini muka surat 469, insya-Allah. Surah Al-Ghafir, surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Ayat ini kita mulai pada pagi ini dengan kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, memberitahu kepada kita, mengajar kita tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang apakah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hakikat Allah tapi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sifat Allah yang disebutkan di dalam ayat ini, walaupun pendek tetapi ayat ini mempunyai 3 sifat Allah, menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada kita, iaitu yang pertama, Allah Taala ini adalah membalas mengikut apa yang manusia kasabat. Jadi dunia ini adalah dunia kasabat. Di dalam sebelum daripada ni kita telah menceritakan tentang dalam Al-Quran ini kadang-kadang menggunakan perkataan kasabah, kadang-kadang menggunakan perkataan iktasabah. Dalam bahasa Arab apabila ada pertambahan daripada kasabah menjadi iktasabah. Iktasabah ni ifta'ala, ada tambahan alif dan juga ada tambahan ta. Apabila ada tambahan, ia menunjukkan kepada perbuatan yang terpaksa diusahakan, yang bersusah payah. Jadi di sini Al-Quran biasanya kita sebutkan sebelum daripada ini, kalaulah untuk kebaikan biasanya Allah Taala akan menggunakan perkataan kasabah, walaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apabila untuk kejahatan, untuk perkara-perkara maksiat, biasanya Allah Taala akan menggunakan perkataan iktasabah. Tetapi ada juga keadaan di mana Allah Taala menggunakan untuk kejahatan kasabah. Ada sebab-sebabnya. Kita telah ceritakan sebelum daripada ini. Jadi yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebutkan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Manusia ni melakukan amalannya di atas dunia. Manusia ni berusaha atas dunia ni kan. Di hari akhirat barulah ada balasannya. Di sini mungkin ada balasan sedikit, tetapi balasan yang sebenarnya adalah di akhirat. Oleh kerana itulah maka sesiapa yang bekerja di atas dunia ni kerana nakkan kepada balasan di dunia ini juga, dia nak balasan, maka dia adalah silap. Tapi Allah Ta'ala akan menyimpan. Mungkin Allah Ta'ala memberi sedikit di atas dunia ini, tetapi yang sebenarnya adalah apabila kita telah mati nanti. Bila kita telah mati, barulah Allah Ta'ala akan memberikan sepenuhnya kan. Tujza kullu nafsin. Di sana adalah tempat pembalasan. Di sini adalah tempat berusaha, tempat kita menanam, di sana tempat kita menuai. Jadi tetapi adakah masuknya syurga kita ini? Adakah mesti Allah Ta'ala ini membalas kepada kita apabila kita buat satu kebaikan? Sebenarnya kebaikan ini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita telah mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya.
dengan keredaannya lah maka dimasukkan kita di dalam syurga. Jadi artinya kenapa perkara ini demikian? Kerana semua perkara yang ada pada kita pada hari ini sebenarnya adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Even tangan kita, kekuatan kita, peluh kita, usaha kita, pemikiran kita, semua tu Allah Taala yang beri. Kalau Allah Taala tak beri, kita mati. Tak adalah kita ni kan. Tapi Allah Taala yang beri. Tiba-tiba dia nak balas pula kepada kita betapa limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala sebutkan sini kan, la zulmal yaum. La zulma al-yaum. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Pada hari akhirat tak ada kezaliman. Di dunia mungkin ada kezaliman berlaku. Kalau kita masuk mahkamah, kemungkinan ada saksi-saksi yang pandai, ada peguam-peguam yang pandai, kemungkinan dia pandai bercakap, pandai begini, akhirnya hakim memutuskan satu perkara. Jadi kezaliman akan berlaku kepada orang yang tidak bersalah, tiba-tiba dikatakan bersalah. Kepada orang yang tidak bersalah, orang yang bersalah tiba-tiba tidak bersalah, boleh lepas. Itu adalah dunia. Kezaliman dunia berlaku kan. Mungkin hakim sendiri zalim, mungkin peguamnya zalim, mungkin banyak kezaliman. Manusia ni zalim terhadap kawannya, terhadap saudaranya, terhadap lawannya. Jadi kezaliman berlaku. Tapi di hari akhirat tidak ada perkara yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bongkarkan habis-habis. Allah akan tunjukkan habis-habis. Jadi setiap manusia walaupun sedikit dia akan mendapat balasannya, sama ada baik ataupun jahat. Kemudian Allah Taala yang ketiga, Allah Ta'ala sebutkan innallaha sari'ul hisab. Tengokkan sifat yang ketiga, gambaran yang ketiga yang Allah Ta'ala nak berikan tentang Allah ini ialah apa? Dia ni sari', iaitu cepat. Jadi tiga perkara kan, maknanya tak lambat. Di dalam hadis dia katakan sebagaimana disebutkan oleh tafsir jalan lain, ialah ianya berlaku dalam separuh hari sahaja. Kenapa separuh hari? Kenapa tak sekelip mata? Itu adalah dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala maha mengetahui. Tetapi kita nak katakan betapa banyaknya amalan manusia. Setiap manusia ada berapa bilion. Hari ini saja ada 7 bilion. Sebelum daripada ni 100 tahun lepas ada berapa bilion. 100 tahun lepas ada berapa bilion. 50 tahun lepas, 50 tahun akan datang berapa bilion. Bilion orang yang lain. Kita semua dah mati nanti kan. 100 tahun akan datang kita semua mati. Tapi orang lain yang datang. Dan setiap manusia itu ada amalannya. Berapa banyak amalan manusia. Kalaulah komputer sekarang ni, kalaulah kalkulator sekarang ni, kita katakan dia ni hebat, dia boleh mengira. Tapi untuk mengira satu benda yang besar, kadang-kadang memerlukan komputer yang sangat besar. Sampai mungkin satu bangunan ni komputernya mungkin. Dulu komputernya besar, sekarang komputernya kecil lagi, tapi tak mampu juga untuk buat kerja yang besar-besar. Kadang-kadang kalau dah berjuta orang, kalau bilion orang, dia nak kira statistik apa benda kan, dia akan makan masa kan. Kadang-kadang berhari-hari, kadang-kadang berbulan-bulan, lambat untuk dapat hasil kan. Jadi manusia ni lambat. Tengok kan, nak dapatkan vaksin COVID-19 berapa lama? Dikatakan mungkin tahun depan, pertengahan tahun depan. Dah try ni tak jadi, lambat kan. Kita menanti-nantikan bila lagi kan. Kita ni nak berjalan, kita nak merayau, kita nak mengembara dan sebagainya. Tak boleh sekarang ni kan. Kenapa? Kerana COVID. Kenapa COVID ni tak selesai-selesai? Kerana belum jumpa vaksinnya. Kenapa lambat sangat nak buat vaksin? Allah Ta'ala tak begitu kan. Allah Ta'ala ni nak kira semua benda tu, amalan manusia, dia adalah sari'ul hisab. Pengiraan dia adalah cepat. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-18. Tadi ayat 17, sekarang ayat 18. Wa anzirhum yaumal azifati izil qulubu ladal hanajiri kazimin ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Allah Ta'ala sebut sini beberapa perkara lagi, iaitu apa? Allah Ta'ala minta kita ingatkan kepada manusia ni tentang apa? Iaitu tentang hari kiamat. Hari kiamat disebutkan kat sini dengan dipanggil sebagai yaumal azifah. Azifah artinya qarib. Azifah artinya ialah dekat. Dekat, iaitu satu benda yang dekat dipanggil sebagai azifah. Jadi apa maksud yaumal azifah di dalam ayat ini? Azifah di sini ada dua pengertian. Ulama-ulama tafsir mengatakan yang pertama, azifah di sini artinya ialah hari akhirat. Yang kedua, azifah di sini ialah kematian. Jadi yaumal azifah, kenapa? Kerana mati itu dekat. Kerana kiamat itu dekat. Kenapa dekat? Kerana dia ni datang ke depan kan. Kalau sesuatu yang kita tinggalkan, dia ni lambat. Dia akan makin tinggalkan kita. Tapi kiamat ni dekat. Kenapa dekat? Sedang kita menuju kepadanya.
mati, kita sedang menuju kepadanya, maka dia adalah makin dekat. Setiap hari dia adalah makin dekat, kematian makin dekat. Jadi sebab itulah dia kata wa yaumal azifah. Kemudian izil qulub, pada ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan, iaitu apa? Izil qulub, qulub ni ialah jantung ataupun hatilah, dia katakan ladal hanajir. Hanajir tu ialah hanjarah di sini, iaitu sini kan di tempat kerongkong ni. Jadi dalam bahasa Arab bila disebut sekata al-qulub ni naik kepada hanjarah, itu menunjukkan perasaan yang sangat takut. Sebagaimana kita baca dalam surah Ahzab, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana takutnya manusia, takutnya Muslim ketika mereka itu dikepung, ketika hari perkempungan Ahzab, ketika zaman Nabi SAW, sehingga pada masa itu hati-hati ini naik ke kerongkong, nak menunjukkan iaitu apa? Itu adalah satu dalam bahasa Arabnya menunjukkan kepada ketakutan yang sangat-sangat dahsyat. Seorang yang sangat takut maka begitu. Jadi kemudian tiba-tiba kazimin sini maknanya menahan. Menahan ni maknanya jantung tu bukan sekadar nak sampai ke halkun, tapi dahsyat lagi dia nak keluar daripada mulut ni. Jadi terpaksalah kazimin tu terpaksa tahan. Iaitu apa? Kazimin ni tutup satu benda yang terbuka, yang jangan tutup, tak beri langsung dia keluar. Apa? Sebab apa? Takut, memang nak keluar betul-betul, jantung tu nak keluar. Itu menunjukkan iaitu saat yang mana manusia pada hari akhirat ini kan, dia sangat-sangat takut. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata izil qulubu ladal hanajiri kazim. Kalau marah pun dikatakan kazim, kazimil ghais. Kazimil ghais ni maknanya memegang ataupun menutup kemarahan, iaitu menahan kemarahan, artinya kan. Tapi maknanya kita tutup sehingga orang tak nampak kita ni marah, padahal kita marah, gitu kan. Kaziminal ghaiz. Jadi itu dalam bahasa Arab. Kemudian maliz zalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala sebutkan tidak ada lagi kawan. Hamim ni kawan dekat. Di dunia ini ada kawan. Kawan tu baik kan, maknanya kita buat apa-apa pun dia akan ikut kita kan, dia bantu kita kan, kita susah pun dia tolong kita. Itu hamim. Tetapi di hari akhirat tak ada lagi orang-orang yang nak tolong kita ni, tak ada. Kawan baik semua tak ada. Tak nak dah bersama dengan kita kan, sebab apa? Masing-masing sibuk kan. Kemudian tu siapa lagi? Syafi' ni ialah kita kata iaitu syafi' ni kecuali orang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syafi' ni siapa? Iaitu orang-orang yang kita kata hari ni kabel kan, boleh menjadi pembantu kita kan, tolonglah kan, maknanya ada orang tengah kan. Jadi sebab hari itu kita sebutkan daripada al-witru wasyafa'u. Wasyafa'u ni ialah nombor gandaan, nombor genap. Kenapa dipanggil nombor genap tu? Asyafa'u kerana dia adalah menjadi pembantu kepada nombor witir. Jadi witir satu dia jadi dua, dia gandakan satu, jadi ditambah satu. Jadi sekarang ni manusia ni kadang-kadang kita ada kan, kita tak boleh minta sendiri, kita minta dengan tolong. Itu kita panggil dia syafi'. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini dari akhirat ni tak ada hamim, tak ada syafi' lagi, kecuali syafi' yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuta' sini ialah yuta' sini Allah Taala sebutkan perkataan yuta' kenapa? Kerana biasanya syafi' ni akan menjadi pembantu. Dia akan bantu, dia akan tolong apabila kita minta tolong kepada dia. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Taala sebut ni sifat dia kan. Allah Ta'ala ni dia bersifat apa? Dia tahu apa? Dia tahu kha'inatal a'yun. Jadi ada dua. Satu ni kita panggil sebagai aminatul a'yun. Aminatul a'yun ni ialah mata yang amanah. Kha'inatul a'yun ini artinya mata yang khianat. Apa arti mata khianat? Iaitu kadang-kadang kan mata ni kadang-kadang kita memandang satu perkara kan, satu benda tetapi pandangan kita tu ada benda kan, iaitu kadang-kadang kita dia panggil itu memandang secara tidak nampak macam tak pandang tapi sebenarnya pandang. Gitu kan. Nampak macam pandang benda ni tapi sebenarnya pandang benda lain. Nampak kadang-kadang tengok saja tapi sebenarnya dengan perasaan. Jadi berbeza tengok sahaja dengan perasaan. Sebagai contoh lah saya sebutkan. Contoh kita katakan kalau kita kata doktor, seorang doktor, dia pandang katakan orang sakit, kadang-kadang terpaksa memandang aurat, kadang-kadang terpaksa memandang orang yang nak melahirkan baby, dia lelaki kan, walaupun perempuan pun sebenarnya tak boleh juga kan kalau ikutnya kan, tetapi maknanya memandang memandang. Doktor terpaksa memandang pesakit, memandang pada aurat, kadang-kadang memandang pada perkara-perkara yang tak boleh dilihat. Tetapi pandangan doktor pada masa tu ialah biasanya pandangan bukannya pandangan dengan hati, tapi pandangan kerana apa? Kerana nak merawat. Jadi itu bukan kha'inatul a'yun. Kha'inatul a'yun ni ialah pandang nampak macam pandang biasa tapi sebenarnya ada perasaan tu kan. Ada dengan itu, nama dia khianat mata jadi khianat mata ni itu satu pandangan lah, pandang tak ada mahram, tak ada pandang aurat dan sebagainya. Tapi perkara ni macam-macam lagi boleh berlaku kan.
pandangan yang tidak amanah dipanggil kan. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu kan, dan Allah Taala tahu kan apa yang masuk ke dalam hati manusia. Wa ma tukhfis sudur, sebab dia ada kaitan kan. Mata dia ada kaitan dengan hati. Kadang-kadang pandang tapi hati tu lain, ada perasaan lain. Sebab itulah ada dekat sini kan dalam hukum fiqh, iaitu ada haram, pandangan yang haram kan, ada pandangan yang halal. Kenapa haram? Kerana kadang-kadang dia memandang tu dengan apabila ada perasaan. Dia katakan apabila berlaku fitnah tu artinya apabila ada perasaan pada hati, pandangan tu maka pandangan itu diharamkan. Kalau tidak maka tu tidak diharamkan. Kemudian seterusnya wallahu yaqdi bil haqq, dan Allah Taala itu yaqdi tu kita panggil qadi lah kan. Qadi tu makna penghukum ataupun pemutus hukum ataupun hakim dalam bahasa Arabnya. Jadi Allah Taala ni dia menghukum, yaqdi bil haqq. Allah Taala tidak menghukumkan dengan perkara yang tak betul. Atas dunia ni kadang-kadang kita katakan seorang hakim ni dia akan menghukum, dia akan memutuskan hukuman, tapi hukuman yang diputuskan berdasarkan pada apa? Nombor satu, berdasarkan pada dia kan, dia tengokkan ni salah tak salah. Yang keduanya, dia terpaksa bergantung kepada undang-undang kan. Jadi kalau undang-undang tu tak betul, walaupun dia ni tu, maka dia tak dapat memutuskan lebih daripada tu kan. Contohlah katakan, kalau dalam Islam katakan seorang katakan yang berzina dan dah kahwin, maka hukuman dia telah sabit kesalahan, maka dia tak direjam. Okey. Apabila keadaan dah mengizinkan, maka dia akan direjamkan. Tetapi kalau seorang hakim kata dalam satu undang-undang, walaupun dia kata nak putuskan rejam, tapi dalam undang-undang tak boleh, tak benar kan direjam, maka tak boleh direjam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia al-haq, dia al-haq. Jadi yaqdi bil haq. Satu benda adalah dua-dua tu adalah tak ada kezaliman berlaku, sebagaimana yang kita baca di atas tadi kan, la zulmal yaum. Jadi Allah Ta'ala kata wallahu yaqdi bil haqqi wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai, dan apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah ni langsung tidak boleh yaqdu, tak boleh memutuskan apa-apa. Macam mana nak putuskan? Semua benda tu adalah batu, semua benda tu adalah kayu, semua benda tu adalah otak manusia saja. Macam mana dia nak putuskan satu benda yang betul? Nak putuskan satu benda pun tak boleh kadang-kadang tu. Nak makan pun tak boleh. Kadang-kadang kan nak menghalau lalat pun tak boleh, sebagaimana disebut dalam Al-Quran ni. Jadi la yaqduna bisyai innallaha was-sami'ul basir. Allah Taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Awalam yasiru. Sekarang kita masuk kepada hizib baru hizib baru, ain baru dalam mushaf kan. Yang ada tanda ain hizib tu. Jadi sekarang ni dalam hizib baru ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apa pula, iaitu awalam yasiru. Awalam yasiru, tidakkah mereka ini berjalan fil ardi, di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala tanya, bukan mereka ni berjalan, iaitu kalau orang Arab Quraisy ni, mereka ni berjalan kan ke melalui kawasan Nabi Syuaib, melalui kawasan Nabi Saleh, mereka melihat kepada tinggalan Firaun dan sebagainya kan. Jadi macam-macam lah peninggalan-peninggalan yang telah ada yang mereka dapat lihat. Jadi Allah Ta'ala tanya, awalam yasiru, bukankah mereka ni berjalan fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim. Tidakkah mereka berjalan dan mereka melihat bagaimana akibat ni maknanya tinggalan-tinggalan, ataupun akibat ni ialah apa-apa kesan-kesan, ataupun akibat ni ialah apa yang telah terkena kepada orang-orang yang sebelum daripada mereka, iaitu siapa? Itulah yang tadi kita katakan, Firaun ke, kaum Lut ke, kaum ni ke dan sebagainya. Kanuhum ashadda minhum quwwatan wa athara fil ardi fa akhazahumullahu bizunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Allah Taala sebut kat sini kanu, mereka itu ashadda minhum. Minhum di sini ada qiraat di sini, bacaan dia ialah minkum. Sini ada dua qiraat di sini, ada dua bacaan. Satu bacaan ialah minhum, ada bacaan kata minkum. Jadi okey, bila kita tengok kat sini, kita kan itu dalam tafsir jalan lain disebutkan minkum minhum, iaitu maknanya macam mana? Kanuhum, mereka ni itu orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka ni bukankah lebih kuat daripada mereka? Kuat daripada mereka, atau satu bacaan lagi, kuat daripada kamu. Minkum, kuat daripada kamu, lebih kuat maknanya daripada kamu, bukan kuat lagi, kuatan. Kuat ni artinya apa? Maju. Kuat dia apa? Mempunyai harta yang banyak. Kuatnya apa? Teknologi mereka hebat kan. Lebih kuat mana? Mereka tengokkan membangunkan piramid-piramid, membangunkan apa dipanggilkan
taman tergantung di Babylon. Bagi siapa yang tak tahu kan, boleh cek kan, taman tergantung hanging tu kan, hanging garden dekat Babylon tu kan. Makna kerajaan Babylon tu hebat lah. Ada lagi apa dia tengokkan kaum-kaum Nabi Soleh yang dapat menebuk tu kan, yang dapat menebuk apa, menebuk bukit tu kan. Di Jordan kita boleh tengok, di utara Madinah kita boleh tengok kan tempat kaum Nabi Soleh ni, di mana semua mereka ni adalah menunjukkan apa, kuatan. Allah Ta'ala sebut sini asyadda minhum, asyadda minkum kuwatan, dan juga asaran. Asaran tinggalan, maknanya mereka ni kuat, mereka ni hebat, dan kemudian tinggalan-tinggalan mereka juga hebat. Kita tengok pada hari ni, hatta pada hari ni dan mungkin tak jumpa lagi tu, mungkin lepas ni jumpa lagi, wallahu a'lam bissawab lah kan. Fa akhazahumullah. Tapi apa yang berlaku, walaupun mereka ni kuat, Allah Ta'ala ambil mereka, tindakan mereka. Kenapa Allah Ta'ala ni mengambil tindakan mereka? Kan bizunubihim, kerana dosa mereka. Allah Ta'ala, kita dah sebut semalam tentang apa maksud zambu. Zambu, kenapa dia kena zambu? Ekor pun zambu kan, tapi dosa pun dikata sebagai az-zambu. Az-zambu. Jadi bizunubihim, zunub ni adalah plural, jamak, perkataan jamak kepada zambu. Kerana dosa mereka, wa ma kana lahum minallahi min waq, tak ada apa pun yang dapat memelihara mereka, menahan mereka, yang dapat menghalang Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Ada? Tak boleh. Bila Allah Ta'ala kata nak, maka Allah, dia akan berlaku. Kun fayakun. Seterusnya, zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Allah Ta'ala sebutkan alasan, sebab kenapa mereka ni dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa mereka diambil tindakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala sebutkan ini, kerana zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasul datang kepada mereka dengan bayinat. Bayinat ni tanda-tanda macam-macam tanda fakafaru, mereka kafir. Fa'akhazahumullah, jadi Allah Ta'ala ambil tindakan terhadap mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Allah Ta'ala ni sangat kuat, sangat perkasa, sangat syadidul iqab. Balasan dia sangat dahsyat bukan main-main bukan gelincir tanah sikit-sikit tapi tanah gelonsor besar-besar. Bukan gempa bumi sikit-sikit bukan ni sikit-sikit, tak. Semua main hebat-hebat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak hukumkan mereka, mereka akan mati, habis mati. Allah Ta'ala nak hukum Fir'aun, habis Fir'aun tu hancur. Seterusnya, walaqad arsalna Musa. Sekarang kita masuk pula kepada cerita tentang Musa, Nabi Musa. Allah Ta'ala mula masuk tentang kisah Nabi Musa. Sebagaimana kita sebut pada awal surah Ghafir ini. Surah Ghafir ini tema yang diberikan oleh ulama untuk Ghafir ini ialah apa? Iaitu ad-da'wah wa tafwid. Wa tafwid fi da'wah, iaitu dakwah ke jalan Allah, dan juga tafwid, iaitu menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan apa hasil dakwah dan sebagainya. Jadi kita bermula cerita Nabi Musa ini, kita akan lihatlah bagaimana dakwah ini berlaku, dan bagaimana adanya manusia ini yang sanggup untuk mati, sanggup untuk mempertahankan kebenaran ini. Kita tengok sini, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Allah Ta'ala kata, kami utuskan Musa ini dengan yang pertama ayat, yang kedua sultan. Apa dia ayat? Ayat ini ialah tanda-tanda. Apa dia tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa? Iaitu 9 perkara kan. Iaitu tongkat, ada tangan dia yang menjadi putih, kemudian ada musim kemarau yang berlaku, kemudian tu laut yang terbelah, kemudian tu angin tofan, angin kuat yang berlaku, kemudian tu ada katak, kemudian tu ada kumal, iaitu kutu, dan kemudian yang terakhirnya ialah darah. Jadi kita ada apa tadi kan? Kita ada belalang, kita ada katak, kita ada tofan, ada 9 semua tis'u ada 9 tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tu apa lagi Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa? Iaitu sultan. Apa di sultan? Sultan kita sebut hari itu ada 2 kan. Yang pertama ni ialah kekuasaan. Yang kedua, sultan ni ertinya ialah hujjah. Jadi yang disebut, maksud di sini ialah hujjah. Jadi Nabi Musa ni mendapat 2, iaitu mukjizat sebanyak 9 mukjizat, dan kemudian yang kedua ialah apa? Nabi Musa ni ada mempunyai hujjah-hujjahnya, iaitu hujjah-hujjah yang kuat. Wa hujjah sini wa sultanun mubin, iaitu hujjah-hujjah yang mubin, yang jelas ila Fir'aun. Semua tu Allah Ta'ala hantar dia kepada apa? Fir'aun, kepada Haman, kepada Korun. 3 Allah Ta'ala sebut sini kan. Jadi ketiga-tiga ni mewakili apalah yang kita kata kejahatan yang ada pada masa itu, iaitu penguasa yang zalim yang pertama, iaitu Fir'aun, kemudian Haman, iaitu penasihat-penasihat, menteri-menteri yang jahat, dan kemudian Korun, iaitu orang-orang ekonomi yang membantu kejahatan. Jadi ketiga-tiga itu bersekongkol
untuk menghancurkan Nabi Musa, untuk menghalang manusia daripada menerima dakwah Nabi Musa, untuk mengatakan bahawa Nabi Musa inilah pembohong, dan mengatakan, ya Allah Ta'ala sebut sini, mengatakan dan Nabi Musa ini apa? Sahirun kazzab. Dia ni adalah tukang sihir. Tengok pandai dia, belah laut lah, inilah macam-macam kan, bawa inilah, bawa ni darah dan sebagainya, belalang lah kan. Itu sahirun. Kemudian tu kazzab, dia ni penipu. Tengok kan. Bukan setakat sahirun. Jadi apa yang dikatakan oleh kaum Nabi kaum Quraisy ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kan, sahirun kazzab, sahirun kazzab. Kemudian Allah Taala sebut kat sini, ini Allah Taala beritahu kepada kita kan, supaya apa? Supaya kita ni menghadapi, bagi orang-orang yang membawa dakwah pada hari ini, membawa Islam, mereka akan terkena perkara yang sama kan. Mereka akan dikatakan tukang sihir, mereka akan dikatakan sebagai kazzab tapi kenapa kita kata orang tak kata pun pada kita? Kerana mungkin kita tidak lagi melaksanakan dakwah dengan sebenar-benarnya, dengan sehebat-hebatnya, dengan sampai ke tahap yang sepatutnya. Mungkin falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu uqtulu abna allazina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dalal. Allah Ta'ala kata, apabila Nabi Musa ni datang kepada mereka, kepada Firaun, kepada Haman, kepada Qarun ini, apa yang berlaku? Datang bukan bawa benda yang sesat, bukan bawa kebatilan, tapi bawa bil haqqi. Datang dengan kebaikan, dengan benda yang benar, dengan kebenaran. Min indina, daripada Allah Ta'ala pula, bukan kebenaran daripada diri sendiri. Tak, daripada Allah Ta'ala pula bawa tu. Apa yang berlaku? Qalu uqtulu. Tengok balasan dia, bunuh. Bunuh siapa? Bunuh anak-anak lelaki, biarkan hidup anak-anak perempuan. Itu apa? Cara iaitu penghapusan etnik, ataupun nak marah sangat kan, nak buat pembalasan kan. Kita tengok kan, kadang-kadang kan orang tak jadi tak betul ni. 2-3 hari lepas kan, apa yang berlaku kita tengok dalam video kan, seorang ibu mencampakkan anaknya yang kecil daripada atas jambatan ke dalam sungai di Baghdad kan. Kita tengok kan peristiwa itu, sangat menyayat hati kan, nampak dalam video yang dirakam oleh CCTV. Dia campak anak dia tu, kenapa? Dia katakan kerana marah kepada suami dia. Dia tu betul ke, dia punya kesihatan tak betul ke, wallahu alam bisawab, tapi menunjukkan bagaimana bagaimana kita kata kat sini kan, iaitu peristiwa ini berlaku kan, dengan sekarang ni pun berlaku kan, iaitu apa? Di mana ada orang-orang yang nak menghapuskan generasi, nak menghapuskan kaum-kaum yang dikatakan bahawa inilah penyebab Islam, penyesat dan sebagainya. Orang yang bawa Islam tapi dibunuh. Ini bangsa ni semua tak boleh pakai. Tak kira lah kan di negara mana kan, kalau ada orang menghapuskan satu bangsa kan. Jadi cara ni sebenarnya dibuat oleh Firaun, iaitu cara dia nak menghapuskan. Bila menghapuskan orang lelaki ni, membunuh orang lelaki, membiarkan perempuan hidup, artinya apa? Bahawa pembantaian etnik lah berlaku, kita kata kat sini kan. Kemudian wama kaidul kafirina illa fi dalal. Tapi adakah berjaya? Plan mereka tu berjaya? Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak. Tidak kan. Wama kaidul kafirin. Tipu daya, usaha jahat orang-orang kafir ini, orang-orang kafir ini tak akan, dia kata illa fi dalal. Allah Ta'ala kata dalal, semuanya akan tak jadi apa-apa kan, tak boleh dapat sampai ke mana kan. Walaupun kita tengoklah pada hari ni kadang-kadang dapat kan, orang kafir, orang-orang perancangan yang jahat, musuh-musuh Islam ni kan, dia buat satu benda terhadap Islam kan, tapi itu hanya sementara. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil tindakan terhadap mereka. Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu ada, Allah melihat, Allah tu mendengar, dan Allah itu syadidul iqab. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.